Pendidik TV KPM. Tadi kita dah bincangkan ya, novel ini terdiri daripada cerita-cerita berbingkai. Jadi, okey, yang model yang pertama tu apa Kak Nisa? Yang pertama saya nampak ni, kalau ini gambar tadi ni macam tangan ada jari cikgu. Bab 7 dalam novel Narrative Ogon Shuto bertajuk Jari. Jari, baik. Okey. Bab 8 kamera. Kita ada kamera. Bab 9 bahtera. Bahtera. Patutlah cikgu bawa kapal. Ada bab bahtera rupanya. Jadi baik, murid kena ingat ya, dalam cerita berbingkai ini, setiap bab ini ada ceritanya yang tersendiri. Baik. Jadi, Ahnaf, kita nak tanya pada murid-murid kita, berdasarkan lakonan di awal tadi, baik. Boleh Ahnaf teka bab apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Silakan Ahnaf. Saya rasa kita akan pelajari bab 8, iaitu bab kamera, cikgu. Bab 8, betul ke cikgu? Betul, tepat sekali. Tahniah Ahnaf. Terima kasih di atas jawapannya. Okey, jadi kita akan kupas bab 8, kamera. Okey, kita akan pergi kepada elemen yang pertama tadi, iaitu sinopsis. Ya, betul. Pandai Kak Nisa. Okey, kita pergi pada sinopsis. Okey. Sinopsis bab 8. Ya. Kisah ini bermula apabila seorang anak muda dari Runakita terpilih ke Tokyo untuk mewakili Ogon Shuto dalam program penyelidik muda Asia Pasifik. Ya, penyelidik muda Asia Pasifik. Baik. Sebelum pulang ke Ogon Shuto, anak muda itu telah membeli sebuah kamera hitam, perakam suara saiz mini, radio transistor, termometer dan beberapa barangan elektrik yang lain di Bandar Elektrik Akibara, Tokyo. Ya, nak mencipta sebuah kamera yang dinamakan kamera eksperimental. Okey, dalam perjalanan pulang ke rumah, pemandu teksi telah menceritakan tentang bekas komandan Ogon Shuto yang sedang sakit tenat. Anak muda telah mengambil keputusan untuk pergi ke rumah bekas komandan tersebut. Baik. Di rumah bekas komandan, anak muda terdengar bekas komandan meracau mengenai peristiwa pembunuhan seorang lelaki aktivis hak asasi manusia yang dilakukannya atas arahan Presiden. Baik. Anak muda dan rakannya mengambil keputusan untuk pergi mendaki gunung berapi Gora-Gora. Melalui kamera tersebut, anak muda dapat melihat imej abang tuanya telah dibunuh oleh komandan tersebut. Anak muda akhirnya ditahan di lokap tentera kerana didakwa menggunakan kamera yang belum diluluskan penggunaannya di Ogon Shuto. Baik, itu dia sinopsis untuk bab 8 kamera ini. Ya, ini adalah sinopsis dia. Inilah jalan cerita secara ringkas mengenai bab 8. Kalau murid-murid nak baca keseluruhan cerita, boleh buka muka surat 132, 38 hingga 148 cikgu. 132 hingga 148. Ya, betul. Okey. Jadi kita nak pergi kepada watak dan perwatakan. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke elemen seterusnya, elemen apresiasi seterusnya, cikgu nak tanya dengan Hanis. Hanis boleh ceritakan, boleh Hanis analisis watak yang terdapat dalam bab 8 berdasarkan sinopsis yang cikgu ceritakan tadi. Silakan Hanis. Okey. Berdasarkan sinopsis yang diceritakan oleh cikgu tadi, terdapat tiga watak dalam sinopsis tersebut, iaitu bekas komandan tentera, pemandu teksi dan anak muda. Baik. Betul ke? Kak Nisa rasa betul tak? Kita semak jawapan Hanis. Baik, jom kita semak. Okey, jom kita semak sama-sama. Okey, ya betul. Ada watak anak muda iaitu pencipta kamera, ada watak pemandu teksi, ada watak bekas komandan dan ada watak lelaki tegap. Ya. Ada lagi watak rakan. Tapi kita nak fokus kepada 4 watak ini dahulu. Ya, watak-watak ini adalah watak yang telah dicipta oleh pengarang supaya karyanya menjadi lebih menarik dan pembaca akan rasa tertanya-tanya ya, apa yang berlaku seterusnya. Kita pergi kepada perwatakan. Baik. Okey. Seorang demi seorang. Okey. Jadi untuk watak anak muda. Okey, cikgu nak perwatakan anak muda. Okey, siapa kat sini suka rela untuk beri perwatakan anak muda? Ada yang nak kongsikan? Ada yang okey, Hakimi. Silakan Hakimi.
Baiklah, antara perwatakan anak muda ialah dia seorang yang berasal daripada runa kita. Lepas tu dia juga merupakan seorang penyelidik Okey, dan juga betul. seorang pencipta. Ya. Dan dia juga seorang yang berani untuk menegakkan keadilan, cikgu. Wah, terima kasih Hakimi di atas jawapannya. Jom cikgu kita semak sama-sama. Nah, mari kita simak sama-sama. Bersama-sama dengan murid-murid di rumah juga ya. Okey, murid di rumah, dah cuba jawab. Okey, jadi di sini anak muda berasal daripada runa kita. Ya, betul. Ya. Penyelidik. Kerana apa? Sebab tadi masa cikgu bacakan sinopsis, dia terpilih dalam program penyelidik muda. Ya. Menghargai masa. Ada watak menghargai masa. Nanti kita akan lihat ya di mana anak muda ini sangat menghargai masanya. Dia seorang pencipta. Apa yang diciptanya? Kamera. Ya, betul. Kamera eksperimental. Okey, dan berhati-hati. Dia sangat berhati-hati dan berani menegakkan keadilan. Nanti kita akan lihat ya kalau murid-murid di rumah membaca novel ini, membaca bab ini, murid-murid akan dapati watak-watak ini ada terkandung dalam novel tersebut, dalam bab tersebut. Okey, kita pergi kepada watak yang kedua, watak pemandu teksi. Cikgu nak minta sukarela lah. Siapa sukarela nak bantu cikgu untuk perwatakan pemandu teksi? Ada yang nak kongsikan? Saya boleh ke? Ana, silakan Ana. Okey. Okey, perwatakan pemandu teksi yang pertama ialah dia sentiasa memakai topi daun pandan yang lusuh. Oh, baik. Okey, perwatakan yang kedua, dia suka meletakkan pencukil gigi di mulutnya. Yang ketiga, dia seorang yang bertanggungjawab dan akhir sekali dia seorang yang mahir tentang jalan-jalan di Tatamanu. Baik, terima kasih Hanaf di atas perkongsian jawapannya. Murid-murid di rumah pun. Sebelum kita semak, murid di rumah, apa jawapan murid-murid? Ada yang dah tulis, dah catat? Okey, jom kita semak sama-sama cikgu. Kita semak Betul sama-sama. atau tidak? Ya, betul. Memakai topi daun pandan yang lusuh. Suka meletakkan pencukil gigi di mulutnya. Ini ada dalam petikan teks dalam buku. Jadi semasa pemandu teksi ini menghantar anak muda untuk pulang ke rumah, ada diceritakan yang bahawa pemandu teksi ini memakai topi daun pandan yang lusuh. Dan ketika bercakap dengan anak muda, dia meletakkan pencukil gigi di mulutnya. Sambil bercakap pun, pencukil gigi itu masih lagi di mulutnya. Jadi itu adalah perwatakan pemandu teksi. Okey, mahir tentang jalan-jalan di Tatamanu. Arif ataupun mahir tentang jalan-jalan di Tatamanu. Dia tahu mana lopaknya, mana jalan sesaknya. Dan akhir sekali seorang yang bertanggung jawab. Dalam petikan teks ada ya, dia dinyatakan pemandu teks ini seorang yang bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab ketika pemandu teksi ini membawa anak muda, dia menceritakan kepada anak muda bahawa dia telah melihat 2 kematian dalam teksinya. Dan mayat-mayat itu dihantar terus ke rumah mayat. Dia tak tinggalkan mayat itu tepi jalan. Jadi itu menunjukkan dia seorang yang bertanggungjawab. Okey, kita pergi kepada watak seterusnya, bekas komandan tentera. Siapa nak bantu cikgu untuk perwatakan bekas komandan tentera? Ada yang nak kongsikan? Siapa nak bantu cikgu? Watak bekas komandan tentera. Hanis nak cuba. Silakan Hanis. Terdapat 4 perwatakan bekas komandan tentera. Yang pertama sekali dia sakit dan sering meracau. Baik. Yang kedua dia menyesal dengan perbuatan yang dia telah lakukan. Yang ketiga dia seorang yang zalim. Dan yang terakhir isteri beliau merupakan seorang tua dan sudah lumpuh. Baik, terima kasih Hanis di atas perkongsian jawapannya. Kita semak sekali dengan jawapan-jawapan murid di rumah juga. Okey, mari kita semak sama-sama jawapan. Ya, sakit dan sering meracau. Okey, ada ya diceritakan memang bekas komandan tentera ni sakit dan sering meracau. Dia meracau tentang perkara-perkara yang pernah dilakukannya pada suatu ketika dahulu. Ya. Okey. Menyesal dengan perbuatannya, seorang yang menyesal. Sebab ketika anak muda pulang daripada Tokyo, dia telah membaca akhbar. Dia baca akhbar, dalam akhbar tu ada iklan. Iklan yang mana bekas komandan meminta maaf kepada seluruh penduduk Ogun Shoto atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dia sangat menyesal dengan perbuatannya. Seorang yang zalim. Pada suatu ketika dulu,
ketika dia masih sihat, bekas komandan ni seorang yang sangat zalim. Isterinya sudah tua dan lumpuh. Ada dinyatakan dalam petikan teks, isterinya yang tua dan lumpuh yang menjaganya ketika dia sakit. Baik. Jadi betul jawapan-jawapan yang telah dikongsikan oleh Hanis. Diharapkan jawapan-jawapan murid di rumah juga betul. Okey, kita pergi kepada watak yang terakhir. Baik. Watak lelaki tegap. Okey, jadi siapa yang belum jawab? Okey, Syakirin. Okey, setegap Syakirin. Okey, berikan perwatakan lelaki tegap. Silakan. Baiklah cikgu. Perwatakan lelaki tegap ni, dia seorang yang bertubuh sasa. Yang kedua, dia seorang tentera. Yang ketiga, dia seorang yang taat kepada pemerintah. Baik. Dan yang terakhir, dia seorang yang tiada belas kasihan. Mari kita semak sama-sama jawapannya. Terima kasih Syakirin. Terima kasih Syakirin. Murid-murid di rumah dah tuliskan jawapan. Mari kita semak sama-sama. Okey, ya betul. Lelaki tegap ini bertubuh sasa. Sasa dia kuat. Ya. Dia seorang tentera. Baik. Tiada belas kasihan. Dia tak ada perikemanusiaan. Sebabnya ada satu insiden tu, dia bawa bekas komandan itu, dia pikul bekas komandan itu di belakangnya dan dia humbankannya masuk ke dalam jeep. Sepatutnya letaklah elok-elok kan, orang sakit. Tapi dia tak ada belas kasihan. Dan dia taat kepada pemerintah. Dia akan ikut semua arahan daripada pemerintah Okun Shoto. Baik. Okey. Jadi nampaknya murid-murid telah faham ya watak dan perwatakan yang terkandung dalam bab 8 kamera. Ya. Okey. Jadi untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid, boleh kita buat satu latihan, dua latihan pengukuhan. Boleh cikgu, tak ada masalah. Murid-murid dalam talian sudah bersedia ya. Murid-murid di rumah pun boleh sama-sama lakukan aktiviti latihan pengukuhan dengan kami. Silakan cikgu. Untuk watak dan perwatakan, baik, cikgu telah sediakan 2 soalan. Okey, latihan pengukuhan 1. Okey, siapa nak bantu cikgu untuk bacakan? Cikgu je bercakap, kita nak murid-murid cakap. Okey, Hakimi angkat tangan. Terima kasih Hakimi. Bagus. Silakan Hakimi. Baiklah, saya akan baca ni. Okey, latihan 1. Jangan bimbang, aku sudah hafal lurus dan bengkok jalan Tatamanu ini. Aku pernah pergi ke rumahnya. Dia terbaring di ranjang kesakitan. Lampu jalan depan sana sudah 4 hari mati. Belum dibaiki. Jadi, persimpangan di hadapan sana sesak. Aku akan bawa kamu ikut jalan lain. Dipetik daripada novel naratif Okun Shoto karya Anwar Ridwan. Baiklah soalan dia. Nyatakan satu perwatakan pemandu teksi beserta contoh yang terdapat dalam petikan di atas. Baik, terima kasih Hakimi. Terima kasih kerana bantu cikgu baca. Okey, untuk jawapan dia. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba jawab? Soalannya nyatakan satu perwatakan pemandu teksi beserta contoh. Ahnaf angkat tangan. Silakan Ahnaf. Laju Ahnaf angkat tangan. Mungkin senang soalan ni. Betul? Okey, jawapan dia. Pemandu teksi seorang yang mahir mengenai jalan-jalan di Tatamanu. Betul ke? Kita tengok jawapan Ahnaf. Kita lihat jawapan Ahnaf. Jawapan murid-murid di rumah. Okey, sama ke tidak dengan jawapan Ahnaf? Okey, betul. Pemandu teksi seorang yang mahir mengenai di jalan-jalan di Tatamanu. Tapi kita kena lihat betul-betul kepada soalan. Baik. Bila ditanya nyatakan satu perwatakan, okey, betul. Ahnaf bagi satu perwatakan, mahir. Seorang yang mahir. Kena tulis ya, seorang yang mahir. Siapa dia? Seorang yang mahir mengenai jalan-jalan di Tatamanu. Tapi dia minta contoh. Bila contoh, murid-murid kena nyatakan bukti berdasarkan petikan. Yang dibaca semula daripada petikan. Mana bukti yang dia ni mahir, pemandu teksi ni mahir mengenai jalan-jalan di Tatamanu. Kita salin balik. Contohnya, jangan bimbang. Aku sudah hafal lurus dan bengkok jalan Tatamanu ini. Jadi kita ambil je balik, salin je balik petikan. Baik. Supaya menjawab soalan yang ditanya. Baik. Ingat ya, ada perwatakan, bila diminta contoh, salin saja petikan dari teks. Okey, itu Kita soalan pergi kepada latihan pengukuhan yang kedua. Baik. Siapa nak bantu cikgu untuk jawab? Siapa nak bantu? Siapa nak bantu cikgu untuk jawab? Siapa nak bantu cikgu untuk baca? Syakirin dah angkat tangan tadi cikgu. Silakan Syakirin. Baiklah, untuk soalan yang kedua. Suamimu kami bawa ke hospital tentera, kata lelaki itu.
2 atau 3 jam lagi akan ada orang datang mengambil kamu pula untuk dibawa ke rumah orang-orang tua. Dia bergerak perlahan-lahan di sebalik sebatang tiang. Memerhatikan lelaki itu membawa bekas komander ke arah jeep. Bekas komander itu terus menjerit-jerit memukul badan lelaki itu. Tetapi lelaki itu berjalan pantas, terus memikulnya. Lelaki itu membuka pintu jeep dengan tangan kirinya sebelum menghumban tubuh bekas komander itu ke perut jeep. Soalannya, nyatakan 2 perwatakan lelaki itu berserta contoh yang terdapat dalam petikan di atas. 2 perwatakan berserta contoh. 2 perwatakan sesuatu. Kita tengok. Okey. Jadi cikgu nak minta Hanis untuk jawab latihan pengukuhan 2. Silakan Hanis. Murid-murid di rumah pun boleh jawab bersama-sama. Silakan. Perwatakan yang pertama ialah lelaki itu seorang yang bertubuh sasa ataupun kuat fizikal. Perwatakan yang seterusnya ialah dia seorang yang tiada belas kasihan. Baik. Okey, betul jawapan Hanis. Tapi apa yang kurangnya? Kak Nisa rasa apa yang kurangnya? Contoh dari petikan. Hanis tak masukkan contoh dari petikan. Jadi murid-murid kena ingat ya, murid bersama cikgu, murid-murid di rumah juga kena ingat. Setiap kali bila keluar soalan, baca soalan dengan teliti. Okey, dia kata 2 perwatakan lelaki itu berserta contoh yang terdapat dalam petikan. Kita lihat jawapan yang pertama. Lelaki itu seorang yang mempunyai fizikal yang kuat. Betul, tepat sekali. Fizikal yang kuat. Mana bukti fizikal dia kuat? Bekas komandan itu terus menjerit-jerit memukuli badan lelaki itu. Tetapi lelaki itu dengan pantas memikulnya. Memikulnya. Dia pikul bekas komandan. Kuatlah. Kuat Walaupun kan? komandan sedang meronta-ronta, dia masih memikulnya. Jadi itu bukti perwatakan fizikal yang kuat itu tadi ya cikgu? Ya, betul. Baik. Yang kedua cikgu? Yang kedua, lelaki itulah seorang yang tiada belas kasihan. Tak ada belas kasihan. Mana buktinya? Lelaki itu membuka pintu jeep dengan tangan kiri sebelum menghumban tubuh bekas komandan itu ke dalam perut jeep. Tak ada belas kasihan. Kan? Dia tahu bekas komandan itu tak berdaya, ada humbannya. Ya. Jadi, okey, bagus murid-murid pada hari ini. Murid-murid di rumah pun sangat bagus ya. Didik TV KPM